Jerantut Pahang. Taman Lembaga Kemajuan Negeri Pahang. Tular di media sosial bahawa di sini terdapat perusahaan sabun buatan sendiri oleh seorang suri rumah tangga. Bahan yang digunakan kebanyakannya daripada tumbuh-tumbuhan dan sayur-sayuran, antaranya timun, tomato dan sirih. Sabun yang diberi nama Soap Oria ini dihasilkan mengikut idea dan kreativiti tersendiri menggunakan cara cold process. Nur Hanim Abdul Hamid, 23 tahun, sering menggunakan sabun sirih. Dia menggemarinya kerana dapat membantu menghilangkan sesetengah bau. Sejak saya menggunakan sabun sirih kenanga ni, dalam sirih ini mengandungi sirih kenanga dan limau purut yang membantu boleh menghilangkan bau badan walaupun berpeluh cuaca panas teruk. Suhaili Baharudin, 39 tahun, adalah pemilik perusahaan sabun Soap Oria. Menurutnya, ilham untuk membuat sabun buatan sendiri timbul sejak tahun 2016. Okey, masa 2016, saya perhatikan dari luar negara ada banyak soap maker ni yang boleh buat sabun kek bentuk comel-comel, bentuk haiwan, kartun. Saya tengok dekat Malaysia tak ada lagi yang orang yang buat macam tu. Jadi saya fikir, why not? Kita cuba buat bentukkan, guna kreativiti kita dari menggunakan bahan-bahan segar, buat bentuk yang sama. Jadi saya cuba dan saya tak sangka dia betul-betul dapat sambutan. Langkah pertama untuk membuat sabun berbentuk kek hiasan, campuran minyak zaitun, minyak kelapa, cocoa butter dan matahari disediakan terlebih dahulu. Kemudian, cecair sodium hydroxide dimasukkan ke dalam campuran minyak tersebut. Semua bahan dikisarkan sehingga sebati. Sedikit bahan pewarna kosmetik dicampurkan bagi menghasilkan warna. Dalam setiap pembuatan sabun, mesti ada sodium hydroxide. Tanpa sodium hydroxide, tak ada sabun. Bila kita menggunakan sodium hydroxide, kita mesti cukup kelengkapan sarung tangan, baju lengan panjang sebab dia tidak boleh terkena direct pada kulit sebab dia akan melecur. Dia macam panas. Jadi kita memang cukup kena kemas sebelum buat sabun. Setelah bahan cecair sabun kek hiasan tersedia, ia dituang masuk ke dalam bekas kecil. 3 lapisan berlainan telah dihasilkan. Seterusnya, ia dilurut secara perlahan-lahan untuk meratakan permukaan cecair. Ketulan kecil sabun bercorak coklat dan strawberry yang terhasil digunakan bagi mencantikkan sabun kek ini. Jadi inilah dia sabun kek cantik. Biasanya setiap hiasan ni mengikut kreativiti saya sendiri dan ada juga yang kadang-kadang memang ikut apa yang pelanggan tempah. Manakala untuk sabun kek rekaan ini pula, Suhaili telah mengambil masa 2 bulan bagi menghasilkannya. Pembuatannya mengambil masa yang agak lama berbanding sabun lain kerana ia sangat rumit, memerlukan penelitian yang terperinci. Okey, untuk sabun macam ni dia paling rumit sebab bunga ni kita kena buat beberapa minggu awal, ikut pula warna-warna tema yang pelanggan tempah. Lepas tu baru kita buat base cake ni. Lepas tu bila dia dah kering baru kita boleh top upkan macam ni. Jadi memang masanya sangat lama dan sangat rumit. Akan mengambil masa berminggu-minggu, kadang-kadang sebulan 2 untuk siapkan. Biasanya sabun kek dijual sekitar RM50 ke RM60 seketul mengikut rekaan tempahan. Ia menggunakan ramuan seperti kayu manis, kunyit dan lumpur dari Laut Mati Jeddah. Namun, sabun kek berbentuk aiskrim ini yang paling diminati ramai. Antara yang paling orang suka yang macam ni.
sebab dia cute sangat, bentuk aiskrim, ada cone, ada aiskrim atas dia dan biasanya ibu bapa memang sukalah untuk parti hari jadi anak. Macam tu. Lepas tu buat dia macam rumit juga. Kita kena bentukkan cone dulu, lepas tu kena piping macam kita buat kek biasa. Jadi rumit. Tapi hasil dia memang orang puas hatilah. Okay, betapa kreatifnya Puan Suhaili kita ni membuat sabun-sabun hiasan ya. Yang mana yang contohnya yang ni daripada kayu manis. Kayu manis dari organik Sri Lanka. Okey, tapi yang paling uniknya ini. Kan? Contohnya saya ingat kek boleh makan. Rupa-rupanya sabun hiasan yang sesuai digunakan untuk majlis keraian ke apa ke hadiah ke apa kan. Hantaran dan yang ini pula yang tadi tu. Yang tadi tu yang dah siap lah dipotong semua. Memang cantik lah. Memang cantik. Mastura Abdul Rashid, 39 tahun dari Kuala Lumpur, juga amat meminati sabun yang dihasilkan Suhaili kerana dia tertarik dengan hasil tangan yang terdiri daripada pelbagai bentuk. Kita potong mas. Dah siap colour sikit. Macam colour pumpkin. Ada coklat, raspberry dengan so lain sikit daripada biasalah. Tahun pertama saya dapat sabun daripada dia tahun 2017. Masa tu dia dah start buat sabun kek. Masa memang sangat cantik dan saya rasa dia ni sangat unik, sangat genius. Macam mana seseorang boleh craft, boleh combine warna sana warna sini dan jadikan dalam bentuk kek. So saya bila dah kenal dia, saya dah baik dengan dia, dah selalu berhubungan. Saya selalu datanglah. Saya sanggup datang daripada KL ke Jerantut untuk jumpa dengan dia dan tempas sabun kek. Actually sabun kek ni saya tak guna pun sebab sayang, sebab terlalu cantik untuk digunakan. Jadi saya suka hadiahkan pada orang. Ladang Timun Feldas Sungai Retang, Jerantut Pahang. Ladang berkeluasan 4 ekar dan telah beroperasi selama 4 tahun ini adalah projek tanaman generasi kedua di sini. Di sinilah Suhaili sering mendapatkan timun untuk proses pembuatan sabun timunnya. Hampir 2 minggu sekali, Suhaili akan bertandang ke sini untuk memetik dan membeli timun mengikut permintaan pelanggannya. Saya suka cari yang betul-betul kat kebun, fresh, segar, lepas tu grade A. Macam ni timun grade A. Kali ini Suhaili telah membeli timun segar seberat 60 kg bagi keperluannya membuat sabun timun. Saya beli, bang. Okey. Saya suka buat sabun comel-comel, cantik-cantik, bentuk kek semua tu, dan sabun biasa juga gunakan bahan-bahan natural macam ni sebab dia tidak ada racun, tak ada harsh chemicals, chemical yang berbahaya. Jadinya sesuai. Bagus untuk nature, untuk kita, untuk kulit, tak ada toksik. Proses pertama untuk membuat sabun timun perlu dicuci terlebih dahulu sehingga bersih. Selepas itu, timun dikisar dan dicampur dengan serbuk white clay. Seperti biasa, untuk membuat sabun, sodium hydroxide dan minyak dicampur dan dikisarkan sehingga sebati. Kemudian, timun yang telah dikisar dicampurkan sedikit serbuk tumbuhan semula jadi dan dikisarkan sekali lagi. Apabila cecair sabun timun ini siap sepenuhnya, ia dituang masuk ke dalam bekas dan dibekukan selama 24 jam. Seketol sabun timun dijual dengan harga RM32. Ini sabun timun yang kita baru buat tadi. Jadi bila dah 24 jam kita dah boleh potong. Ini bentuk dia. Corak-corak. Jadi dalam banyak-banyak sabun, beza setiap sabun ni dia rumit. Yang macam timun ni dia rumit sebab design dia berbeza. Desainnya, cara kita curahnya, cara kreativiti kita berbeza. Jadi dia memang rumit. Dan dia memang untuk sabun badan, body soap saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nurul Atikah Anwar, 29 tahun dan suaminya serasi menggunakan sabun timun. Mereka adalah orang yang pertama mencuba sabun buatan Suhaili. Dah ada sabun timun. Kita tengok.
Saya dan suami antara pengguna pertama sabun Soap Oria by Suhaili Baharudin ni sejak tahun 2016. Memang saya dan suami memang tak ada guna sabun lain dah. Selain mengusahakan pembuatan sabun, Suhaili juga mengusahakan kebun sayur-sayurannya. Dia mengusahakannya sejak 6 bulan yang lalu bagi menampung bahan mentah produk sabunnya. Harapan saya semoga saya ni akan dapat banyakkan lagi kuantiti pengeluaran sabun co-process ni supaya lebih banyak manfaat dapat saya berikan pada orang ramai dan sekaligus menambahkan pendapatan saya sekeluarga. Perusahaan sabun kecilan sebegini mencerminkan rakyat Malaysia kini semakin kreatif berkarya bagi mencari rezeki seisi keluarga di samping membantu pertumbuhan ekonomi negara.